hahuna qaidun. Betul ayat tu. Dah tengok ada yang tengok, ada yang buka tak? Ayat apa? Ayat 24 tu. Mereka berkata, wahai Musa, sampai bila-bila pun kami tidak akan memasukinya selama mana mereka masih ada di dalamnya. Kerana itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Inna hahuna yang dia kata. Inna hahuna qa'idun. Inna hahuna qaidun. Jadi sikapnya sama seperti Quraisy. Kan? Repeat balik. Quraisy ni memang tak tolong pun Kaabah nak serang. Sebab mereka ada apa mindset? Ada Tuhan yang akan menjaga dia, akan berperang untuk dia. Seperti mana mindset Abdul Muttalib tadi. Jadi itulah mindset Bani Israil kan. Dia katakan Nabi Musa apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Jadi sikap ni sebenarnya sikap ini berulang, bukan sebab dia bangsa Yahudi ke, dia bangsa Quraisy ke, tapi dia adalah sikap yang ada pada manusia. Kan? Kita pun boleh jadi ada macam tu kan. Sebahagian orang Islam ini tak nak pun bantu Islam, betul tak? Tak nak berinfak ke, dia lah apa jadi tadi kan, nak tolong ke, nak sampai ke Islam. Yang penting dia punya interest tu terpelihara. Jadi kita nak kena tengok benda ni kan, takut kita ada benda ni lah. So ini antara penyakit-penyakit yang nak dirawat melalui surah ini. So Quraisy dulu mereka ni berasa mereka bangsa pilihan dan pihak yang benar kerana mereka ni penjaga Kaabah. Mereka ni dipelihara oleh Allah Ta'ala. Buktinya apa? Mereka tak perang pun Kaabah tu terjaga. So mereka rasa mereka ni umat yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka dijaga oleh Allah. Jadi apa lagi? Mereka ni ada kesan-kesan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang ada di Mekah tu yang menyebabkan mereka rasa mereka ni ada family kenabian untuk umat-umat yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi-Nabi. Dan dekat Mekah ada air Zam-Zam. Ni nak ceritanya Mekah sangat banyak lah tinggalan-tinggalan keislaman yang mereka rasa mereka ni bangga sebab dekat mereka ada Zam-Zam. Okay. Menyebabkan mereka rasa mereka tak apa, kita ni umat pilihan, tengok kita ada Zam-Zam, kita ada Kaabah kan. Setengah orang ada kan dia punya kebanggaan macam tu kan. Contohnya apa contohlah orang Kelantan mesti bagus, tengok ada Teguni Aziz kat Kelantan, ada negeri Islam di Mekah, contohnya. Lepas tu orang Johor pun akan claim, orang Johor paling bagus. Sultan, tengok Sultan dia hebat. So dia claim dengan benda lain. Setiap orang nak claim, dia nak attach diri dia tu dengan benda-benda macam ni kan. Dan merasa mereka tu special sebab adanya benda-benda ni pada diri mereka. Okay, ini adalah beberapa ibrah kita ambil daripada separuh perjalanan peristiwa tadi kan. Kita tengok lagi apa yang berlaku, itu realiti yang berada di Quraisy 40 tahun kemudian sebab ada cerita ni berlaku dekat tahun gajah Nabi lahir kan. Tapi Nabi menjadi Rasul 40 tahun kemudian. So kita cuba bayangkan tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Quraisy tu ada mindset tak nak tolong Islam tu macam tu, agama ini ada Tuhan dia, kita umat pilihan, kita ni benar, kita jaga Allah. Tiba-tiba datang Nabi membuat beberapa dakwaan iaitu menyatakan mereka salah, palsu dan syirik. Okay, faham tak? Apa, mestilah Quraisy rasa macam kurang ajar Muhammad ni kan? Kita dah hidup kat sini, dah dijaga tak ada 40 tahun dah, kita ni terbukti benar sekurang-kurangnya lah kan. Tapi sebenarnya mereka rasa mereka benar sejak dulu lagi. Tiba-tiba datang seorang lelaki ni, entah dari mana ni kan, Cerok Tok Aku dia panggil kan. Tiba-tiba datang nak beritahu ni salah, ni tak betul, ni syirik, kita kena sembah Ta'ala kan. Of course mereka ni, kesombongan Quraisy tu membuat mereka menyalahkan Nabi, sesat mereka, dan kini mereka memainkan peranan Abraha untuk hancurkan Islam kan. Dan maka turun surah ini dalam mood penentang Quraisy ni. So nak cerita kat sini apa? Inilah latar belakang surah. Itu latar belakang Quraisy menentang Nabi kerana sedikit faktor ni kan. So kita boleh fahamlah apa bentuk penentangan Nabi dapat tu. Memang betul juga mencabar juga kan. Sebab orang tu dah hidup satu keadaan selama berpuluh tahun, tiba-tiba kita datang, kita nak kata dia salah. Susah tu. Kita nak betulkan balik kan. Macam orang dah merokok sejak umur dia belasan tahun kan. Dan dia tak pernah tahu rokok tu haram. Tiba-tiba pada umur 60, kita datang beritahu rokok ni sebenarnya haram. Dia akan cari hujah juga mengatakan rokok tu harus. Okay.
Sebab kita mencabar pegangan dia yang telah dia pegang puluhan tahun. So ini dihadapi Nabi SAW. Nak buat Islam ni bukan benda yang mudah kan. Sebab tu kita mulakan sikit-sikit kan. Mulakan sikit-sikit lah di tempat kita kan. Macam dulu orang ada mindset tak boleh baca Quran ni tanpa berguru kan. Nanti syaitan. So benda tu dah mula dah hilang kan. Tapi dulu ada tau kan. To the extent nak baca Quran terjemahan pun takut. Kalau kita nampak kat kampung-kampung ada Quran Arab je. Itu pun mereka hanya baca bila ada guru je Quran Arabic tu. Sebab ada mindset kan salah baca kan dosa kan. Kan nampak tak? Jadi dia benda ni mindset tak betul ni adalah bukan nak kata syaitan. Tu lah, macam syaitan punya bisikan kan, yang membisikkan benda-benda supaya kita jauh daripada Quran. So tapi benda tu berjaya pecahkan lah dengan pelbagai effort kan. Orang datang sikit-sikit. Tapi sikit-sikit lah kita kena menukul. Teng sikit-sikit. Hari ni saya okey sikit kan. Orang dah baca Quran terjemahan. Orang dah mula memudahkan tadabbur. Ada Quran hour. Tapi take time lah. Cubakan itu yang dah hadapi Nabi SAW. Sama kat kita kan. Kalau kita nampak family kita kata okey, tempat kita ke, memang susah nak ubah kan. Dia memerlukan masa lama. Sebab tu bila kita dah ada kat sini, kita jangan susah nak start balik kan. Sebab tu kita kena teruskan lah. Kita ni baru permulaan lah kan. Okay, ini adalah apa yang dihadapi Nabi. Maka Allah turunkan surah ini nak memberi beberapa pelajaran kepada Quraisy dan juga kepada Nabi dan juga para sahabat. Apa yang kita boleh ambil daripada surah ini. Datanglah surah ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi abang tak akan tengok, takkan fokus dekat tafsiran dia by language tu. Sebab ada, kalau kita tengok detail tafsiran dia ada macam-macam lah. Dari segi bahasanya, dari segi apakah yang masukkan makul, apakah yang merujuk pada ababil, itu ada pandangan kan. Ada pandangan mengatakan hijaratan min sijil tu bukannya batu. Ada pandangan mengatakan ia adalah virus kan. So itu pandangan yang pelbagai. So kita akan ulas sebab tu kan. Kalau siapa nak tahu pasal benda tu, boleh baca sendiri. Tapi itu adalah knowledge yang tidak beri apa-apa efek pun. Sebab yang penting peristiwa ni dah berlaku, apa ibrah kita ambil kan. Kita terus tengok apa ibrah daripada surah ini kan. Seperti kita lah insyaAllah kan. Kita tengok Yang pertama, beberapa pelajaran bagi kita Yang pertama, betapa ramai orang terpesona dengan perkara ajaib yang ditunjukkan oleh Allah atau mereka sendiri, lalu mereka sendiri melupakan bahawa itu semua datang daripada Allah SWT kan. Jadi tengok kan, bila berlakunya perkara ajaib pada Quraisy tu, apa yang ajaibnya? Iaitu datangnya burung tadi. Burung yang bawa batu tu, yang menghancurkan tentera tu. So mereka rasa mereka lah umat pilihan tu kan. Mereka lah benar. Tanpa mereka sedar sebenarnya itu datang daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya mereka ni tunduklah kepada Allah Ta'ala kan. Betul-betul menyembah Allah Ta'ala, tapi mereka boleh syirik dalam keadaan begitu. So kalau manusia ni terlalu ni mengagungkan perkara-perkara ajaib tapi tak kembali pun kepada Allah SWT kan. Contohnya apa? Dulu banyak viral, tahulah sempat viral apa? Sejadah sujud lah dekat kau cakap YouTube macam-macam kan. Buah timun ada kalimah Allah lah. Hebatnya buah timun ni kan. Awan berbentuk Allah, macam-macam benda ajaib tu. Orang suka tapi ni tak ada pun dia jadi insaf. Kan? Tengok sejarah tu sujud. Ada video lah sejarah tu macam sejarah mengaji lah. Allah lah betul-betul kan. Patutnya kalau benda tu betul, apa dia punya impact dia, patut dia jadi insaf lah kan. Makin baik, makin nak ngaji Quran. Tapi dia viral, lepas tu dia sama je lah. So ramai orang ni dia suka benda ajaib. Tetapi benda tu tak mengembalikan dia pun pada Allah SWT kan. Hopefully kita tak masuk dalam orang macam ni yang suka cari benda yang ajaib-ajaib ni kan. Suka buat teori konspirasi. Oh ni tengok ambil gambar kucing sikit, ada kalimah mim ha mim dah. So, masuk Facebook. Kucing saya ni datang dari syurga kan. Sebab tengok tu ada Muhammad. Padahal dia conteng je kan dengan marker pen ke apa kan. Cerita agama tu bukan macam tu kan. Yang kedua adalah keajaiban dan pertolongan Allah menyebabkan manusia keliru perkara betul dan salah. Benar dan salah bukan pada keajaiban, tetapi apa yang seladar dengan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jadi Quraisy ni dia rasa dia betul sebab keajaiban berlaku kat mereka. Okay. Jadi ini ujian ke Allah Ta'ala kan. Setengah orang dia rasa bila keajaiban tu berlaku pada dia, maka dia pihak benar.
Sebab dia tengok ajaib itulah benda yang benar. Okey. Padahalnya yang benar bukannya yang ajaib. Yang benar itu adalah apa? Yang betul itu apa yang datang pada Al-Quran Sunnah kan? Al-Quran Sunnah bukan yang ajaib. Kan? Contohnya apa? Contohlah kan. Contohlah kita pergi, kita sakit kan. Sakit patah kaki. Kita pun pergi jumpa, adalah famous dekat dekat Siam tu, dekat Thailand kan, ada seorang Sami ni. Dia boleh ubat kaki orang patah tu, dia baca sikit dia punya Sami Buddha, tiba-tiba sembuh. Kita pun pergi try. Lepas tu sembuh. Magic kan. Lepas tu kita pun mula question, datang Buddha agama betul. Sebab Sami tu boleh sembuhkan kaki. Nampak tak? Adakah soal Sami tu betul? Nakif tu. Tak lah kan, obviously tak lah kan. Tapi ada tak orang public macam tu? Ada orang public macam tu, orang awam macam tu kan. Yang dirasa bila orang tu boleh buat benda yang magic, orang tu lah orang yang betul kan. Katalah dia mati, tiba darah dia keluar, terpancut, keluar Allah Muhammad ke, so dia pun buat dakwah-dakwah macam-macam lah kan. Jadi orang ni suka mengaitkan kebenaran dengan keajaiban. Sedangkan agama bukan macam tu lah kan. Agama tu, dia yang benar itu apa yang selalu dengan Al-Quran Sunnah. Itu yang kedua kan, yang kita kena betulkan juga lah kita. Yang ketiga ni kata kat sini, keberagamaan kita ni kena kadar keberagamaan. Tidak dikira dengan muarisi khazanah, tanda-tanda ataupun artifak-artifak Islam, tapi dengan mengamalkan inti Islam. Maknanya kita ni, keagamaan kita ni bukan dihitung dengan sebanyak mana kita ni ada simpan artifak Islam. Macam Quraisy kan, dia ada Zamzam, dia ada Kaabah dekat tempat dia, dia ada tempat lahirnya Nabi Ibrahim, dia Nabi Ismail. Okeylah, fine lah, itu kelebihan dia kan. Tapi dia tidak menjadikan dia lebih hebat ataupun lebih baik, lebih bertakwa berbanding orang lain. Kan? Sebab kita bukan dihitung, dinilai oleh Allah Ta'ala berapa banyak khazanah Islam ada pada kita. Tidak, kita akan dihitung pada kita punya keimanan, kita punya amalan masing-masing. Kalau Allah menghitung siapa-siapa yang ada Kaabah di bumi dia, maka dia masuk syurga, habislah kita. Betul tak? Ataupun siapa-siapa yang okey Amai. Ataupun siapa-siapa yang ada simpan capal Nabi, maka dia masuk syurga. Berapa banyak siapa Nabi ada kat dunia ni? Kan? Tak adil lah kan, tak saya faham kan? Maksudnya setengah orang dia suka nak relate dengan macam itulah. Ada orang apa? Ada orang kat viral tu kat Facebook kan, dia kata dia simpan kain kiswah Kaabah tu dan dia nak jual harga 60,000. Kan? So ada orang nak beli sebab rasa macam kalau ada simpan kain Kaabah ni mungkin rumah kita akan disinari cahaya ke, kita akan mudah masuk syurga ke. Tak ada kan, bukan macam tu. Dia bukan macam itulah. Bukan yang kita simpan artifak-artifak Islam ni kita dapat jalan pintas ke syurga, tak. Setiap orang akan dinilai based on iman mereka kan. Ini pemikiran yang kita kena betulkan. Takut kita pun macam tu kan, terkelirulah kan. Seperti yang Quraisy merasakan mereka ni adalah orang yang benar, orang yang hebat kerana adanya Zamzam dari mereka, adanya Kaabah sebagainya kan. Yang keempat adalah perancangan jahat manusia lambat laun akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun pada awal orang zalim dilihat menguasai dunia lah. Ini seperti yang mana berlaku dekat Abraha tu kan. Maknanya by principle dekat dunia hari ni pun kita tengok macam Islam tengah down kan. Hebatnya China, hebatnya US. Tapi yakinlah kan, surah ni memberitahu kita Allah akan intervene, Allah akan hancurkan musuh-musuh ini dan kemenangan akan kembali pada Islam. Banyak ayat Quran sebut melainkan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dekat beberapa ayat Quran. Tapi sukalah kita nak bentuk mindset ni. Sebab mindset ni adalah mindset yang bersifat ghaib. Tak berlaku lagi kan. Tapi realiti ni adalah benda yang nyata. Orang lebih percaya pada realiti lah berbanding pemikirannya ghaib ni kan. Tapi kita kena tanam pemikiran ni. Yakin kawan-kawan kita Islam benda betul, Islam yang benar. Jangan terpengaruh dengan barat, jangan terpengaruh dengan musuh-musuh kan. Mereka ni hanyalah kemenangan sementara yang mereka sedang hadapi sekarang. Dan khususnya kat sini kata betapa sukar untuk pecahkan mindset orang ramai yang sudah lama dalam kefahaman yang salah. Dan ini diminta terus memberi pencerahan walaupun makan masa puluhan tahun. Inilah dihadapi oleh Nabi SAW kan. Sebab Quraisy dah rasa mereka hebat, mereka benar tu, mereka telah pun 40 tahun berlalu keadaan mereka itu. Ada tu. Okay.
Okey ke semua ni? Masih mendengar ke? Ya. Tadi kita dekat Okey. mana? Susah nak pecahkan mindset ni kan. Bila dia dah macam tu lama kan. Sebab tu semakin lama kita bias, kita kena cepat-cepat betulkan nak. Contohnya, contoh kita kurang tepat kan. Contoh yang sebelum ni kan. Orang fikir Malaysia ni takkan boleh hidup tanpa UMNO. Dulu orang Melayu ada mindset ni tahu kan. Kalau tak ada UMNO kita tak boleh hidup lah. UMNO lah bagi kita nasi, UMNO bagi kita beras. UMNO bagi kita apa? Kalau kat kampung-kampung tu UMNO ni bagi baja lah kan. Tiba-tiba UMNO kalah pilihan raya. Boleh je hidup sebenarnya tanpa UMNO. Kan? Sebab UMNO bukannya rezeki. Ni contoh yang minta maaf lah bagi siapa yang pro UMNO kan. Tapi nak ceritanya, macam tu lah mindset tu. Sebab UMNO telah memerintah Malaysia ni selama 60 tahun. Jadi orang dah faham ke? Dia dah masuk pemikiran the only pihak yang boleh jaga Malaysia ni lah UMNO. Orang macam ni kalau kita potong jari keluar darah biru kan. UMNO biru. Contohnya kan. Sebab dia dah seperti orang lama kan. Tapi sebenarnya tak. Sama macam tu juga. Yang Nabi nak pecahkan minda para sahabat ni. Yang mereka ni benar tu bukannya sebab mereka ni Quraisy, tapi kebenaran tu dengan mereka ikut Al-Quran, ikut sunnah kan. Kita pun kena check kan. Mungkin kita rasa kita ni betul sebab kita ni IC kita Islam. Ataupun kita ni datang family, kita orang PAS ke, orang PAS lah contohnya kan, contoh kan. Apalah kan, benda-benda yang Islamik kita rasa kita ni ada kaitan dengannya, kita betul. Tak mestinya. Kita kena check. Adalah benda-benda yang tak betul orang buat lama, yang mereka rasa betul, kena dipecahkanlah mindset tu kan. Contohnya macam-macam kan. Macam kita nak contohnya apa ya? Contoh lagi, budaya-budaya yang tak betul tapi dia dah jadi satu budaya yang melekat dan betul. Contohnya kalau bertunang kan dia still lagi ajnabi betul tak? Tapi dia jadi trend kan, kalau bertunang tu macam dah macam kahwin kan, boleh keluar. Tu tak betul sebenarnya. Tapi nak betulkan tu take time tu kan. Kalau pernah tengok tak iklan iklan arak dekat Malaysia kan, kau cari kat Guinness ke brand tu, ada ke brand arak Guinness? Tak tahulah, ada kot kalau tengok kat YouTube kan. So cari kat YouTube tu, iklan arak 70-an di Malaysia. Maknanya dalam iklan tu, iklan arak, memang pelakon-pelakon tu orang Melayu yang minum arak. Kat tempat kerja. Maknanya satu ketika dahulu, pada orang Melayu ni, arak tu lah sebenarnya haruslah boleh minum. So lama tu kita nak fight, nak katakan dia haram kan, nak betulkan balik benda salah tu. So banyak benda-benda salah ni dia take time untuk dibetulkan sebab dia dah masalah pemikiran. Sama juga lah bila kita nak adapt balik Al-Quran ni, take time kan. Kita sendiri pun nak masuk belajar dan kita nak implement dekat kawan-kawan kita, dekat tempat kita, dia ambil masalah. Tapi semua itu mesti bermula dengan langkah pertama kan. Di USIM ke, di JMI ke, di Rembau ke, di Johor ke kan. It takes lah nak ubah budaya-budaya yang tak betul tu kepada benda betul ni memang masalah. Dan last sekali kat sini, mungkin last lah untuk hari ni kan. Kita mesti ambil bahagian lah bekerja untuk Islam. Bukan sekadar menonton dan berasa berjasa dengan Islam. Bukan seperti Quraisy yang lepaskan tangan je kan. Bila datangnya Abraha tu, tak apa Allah ada kan. Kita boleh juga ada mindset macam tu kan. Boleh tak kita buat stand macam tu? Boleh. Kalau apa-apa kot, Islam confirm menang. Allah akan bantu. So kita tengok lah kan. Kita cukuplah kita belajar, skor exam, pergi kerja, cari makan, bagi bini makan, dapat anak. It's a choice. Kita boleh pilih macam tu. Tapi kita akan sama seperti Quraisy, sama seperti Bani Israel kan. Yang menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita ni lah hambanya yang dituntut untuk bekerja ke Islam. So ayat ni nak beritahulah dekat kita kan. Yang kalau kita memilih sistem macam tu, kita sedang mengulangi sikap yang pernah ditunjukkan oleh Bani Israel, oleh Quraisy dahulu kan. Sedangkan kita semua dituntut untuk bekerjalah untuk Islam ni kan, dengan mana kita mampulah. Allah Alam. Aku sedikit. Ini contohlah